السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawta khusum bil ba' عادية أصواتهما وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب أو كما قال متفق عليه. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan, kata Aisyah, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawta khusum bil ba'. Aisyah kata satu hari Nabi duduk dalam rumah, dengar bunyi suara duk bertengkar di pintu. Nabi duduk ada dalam rumah Aisyah. Bunyi di luar pintu itu bunyi orang bertengkar. Adiyatin aswatuhuma, deras suara. Dua orang duk bertengkar ni, suara ni adiyah, suara deras. Wa idza ahaduhuma yastawdi'u al-akhar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dua-dua orang yang duk bertengkar, dua-dua orang yang duk bertengkar depan pintu rumah Nabi ni, hak seorang minta supaya dihalalkan hutang dia kepada kawan dia. Yang duk bertengkar ni, bertengkar pasal hutang. Satu orang kena hutang dekat satu orang. Maka kawan yang berhutang ni minta dekat kawan yang bagi hutang kat dia, dia minta supaya halalkan sebahagian daripada hutang. Kata hutang 100, minta halal 50, nak bayar 100 saja. Itu cerita dia. Wa yastarfiquhu fi syai'. Dan Nabi boleh dengar suara dia duk minta belas kesian daripada kawan yang duk tuntut hutang kat dia. Dia hutang kawan tu, dia nak bayar tak boleh, dia duk minta belas kesian. Dia kata tolonglah bagi dia bayar setengah. Dia tak mampu nak bayar semua. Wa huwa yaqul wallahi la af'al. Tapi kawan yang bagi hutang ni pula, dia kata dekat kawan yang minta halal setengah ni, dia kata wallahi, dia kata demi Allah, la af'al, sekali-kali aku tak akan tolong. Hang hutang duit aku, hang minta nak bayar setengah aja. Dia sumpah, dia kata wallahi demi Allah, la af'al, demi Allah aku tak akan tunaikan kehendak hang ni, minta aku halal setengah hutang. Fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar. Nabi duduk dalam rumah, duduk dengar bunyi bertengkar ni.
Bila dengar saja kawan ni kata, wallahi la af'al, demi Allah aku tak akan buat lagu hang minta. Hang minta nak bayar setengah ni, tak mungkin. Aku tak akan bagi dekat hang benda ni. Yang Nabi dengar macam tu, faqaraja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar dia. Faqala, Nabi kata, aina al-muta'alli 'ala Allah la yaf'alu al-ma'ruf. Nabi kata mana dia? Siapa dia tadi yang bersumpah guna nama Allah, kata tak mau nak buat benda baik? Kalau sekiranya dia kata tak apa, hang bayar setengah dulu, lain kali hang bayar setengah lagi. Dia sumpah, wallahi la af'al, demi Allah aku tak akan halalkan hutang yang hang minta aku halal. Menghalalkan hutang itu ma'ruf, itu benda baik. Menghalalkan hutang orang itu benda baik. Kalau kita tak boleh nak buat pun, kita jangan bersumpah tak mau buat. Kalau kita tak boleh buat, kita pun susah, bagi kita duit RM100 itu besar, kita tolong dia, janganlah dia minta nak halal setengah. Kalau sekiranya kita tak boleh buat pun, jangan kita bersumpah untuk tak mau buat benda baik. Tapi dia ni, dia bersumpah. Dia kata, wallahi la af'al, demi Allah aku tak akan buat lagu hang mau ni. Hang minta supaya aku halalkan setengah hutang, demi Allah aku tak akan buat lagu hang minta. Bersumpah untuk tak mau buat benda baik, yang ni agama tak boleh terima. Nabi SAW keluar, Nabi kata, ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Nabi kata, mana dia? Siapa dia tadi yang bersumpah guna nama Allah untuk tak mau buat benda baik? Mana dia? Faqala, dia ni pun bila dah Nabi tanya lagu tu, dia kata, ana ya Rasulullah. Dia kata, saya lah yang sumpah tak mau nak halal hutang ni, saya. Dia kata, falahu ayyu dzalika ahab. Terus depan Nabi, dia kata, bagi dia apa yang dia suka. Maksudnya apa? Ya Rasulullah, saya lah tadi yang tertakul mulut bersumpah tak mau nak buat benda baik. Lah ni macam ni ya Rasulullah, ikut dia lah. Kalau dia nak minta halal setengah pun, macam mana dia mau, aku setuju semua. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham. Yang pertama, Islam tak suka bergaduh-gaduh. Itu pengajaran paling besar daripada hadis ni. Islam dia tak suka bergaduh-gaduh, tak suka. Sama-sama orang Islam, sama-sama mengucap kalimah syahadah, sama-sama semayang menghadap kiblat, sama-sama duk baca Quran bila ada masa lapang, sama-sama duk tengok hadis Nabi, sama-sama kita duduk cari punca nak pergi jadi bergaduh. Islam tak mahu. Apa pun masalah, duduk bincang, selesaikan. Bergaduh bukan cara yang Islam tunjuk. Maka pengajaran paling besar daripada hadis ni, Islam tak mahu sama-sama orang Islam jadi bergaduh. Nombor dua, pengajaran daripada hadis ni yang dapat kita ambil ialah benda baik sedaya upaya buat. Benda baik sedaya upaya kita buat. Kalau kita tak boleh buat benda baik, jangan halang orang buat benda baik. Benda baik sedaya upaya kita buat. Tapi kalau kita tak boleh buat benda baik, jangan halang orang nak buat baik. Pengajaran ketiga yang dapat kita ambil daripada hadis ni ialah jangan sekali-kali kita bersumpah untuk tak mau buat benda baik. Bersumpah tak mau buat benda baik. Kita tahu benda tu benda baik. Dia mengaji agama benda baik. Dia dengar ceramah agama benda baik. Jangan bersumpah, demi Allah aku tak mau pergi mengaji lah. Jangan bersumpah begitu. Kerana bersumpah untuk tak mau buat benda baik, Nabi SAW marah. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ummi Kalsum bin Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
laisal kazzab allazi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan atau kama qala muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Muslim ziyadah qalat wa lam asma'hu yurakhisu fi shay'in mimma yaqulu an-nas illa fi thalath ta'ni al-harb wal islah baina an-nas wa hadith ar-rajul imra'atah ay wa hadith al-mar'ah zawjaha atau kama qala hadis riwayat Imam Muslim. Daripada Ummi Kalsum bin Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha, kata Ummu Kalsum ni, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, laisal kazzab allazi yuslihu bainan nas. Nabi kata, tak dianggap satu orang tu bohong kalau sekiranya dia bertujuan nak bagi orang yang bergaduh jadi baik. Nabi kata, laisal kazzab, tidak dianggap orang tu pendusta, pembohong, penipu. Allazi yuslihu bainan nas, apabila dia bercakap tu dengan tujuan nak bagi baik dua pihak yang bergaduh. Satu orang bergaduh dengan satu orang, kita pergi jumpa dia ni, kita pergi cerita kat dia, kata kawan ni duk puji dia, kawan ni tak kata apa tak elok kat dia, kawan ni betul-betul berasa cukup kecewa bila jadi masalah dengan dia. Padahal kawan ni tak kata apa. Kita ni duduk tengah, tolong nak bagi dua orang ni jadi baik. Nampak tu bohong. Pasal dia ni tak kata pun kawan tu baik, tapi kita pergi kata kat dia, kata aku duduk sembang dengan dia di kemarin, aku tak dengar satu pun dia katakan hang benda tak elok. Yang aku dengar, dia rasa cukup silap dia jadi bergaduh dengan hang. Kita pergi cerita dulu tu. Pergi pula dekat kau ni, kata kemarin aku sembang dengan dia ni, dia pun duk sebut nama hang, dia pun duk kata sejak jadi masalah dengan hang ni dia tak seronok betul lah. Kita pergi cerita tu benda tak betul. Tapi kita pergi cerita tu dengan tujuan supaya dua orang yang bergaduh ni jadi elok. Nabi kata apa? Nabi kata laisal kazzab. Orang yang buat cerita nak bagi elok dua orang yang bergaduh ni, dia tak dianggap bohong. Pasal apa? Pasal dia bertujuan yuslihu bainan nas, nak bagi jadi hak bergaduh ni bagi jadi elok. Ummu Kalsum kata macam tu. Kata dia, fayanni khairan aw yaqulu khairan. Dia ni, dia nak suburkan benda-benda baik ataupun dia nak cakap benda baik. Tak dianggap dia bohong. Dia nak suburkan persahabatan antara dua orang yang pergi jadi gaduh ni. Dia pergi bercakap ni benda nak bagi dua orang ni jadi elok. Maka hak dia cakap tu walaupun tak betul, tapi Nabi kata dia tak bohong kerana tujuan dia nak bagi jadi elok. Tuan-tuan, demikian kali agama tak mau kita sama-sama orang yang sedang jadi bergaduh. Di dalam hadis sahih riwayat Muslim, hadis tadi muttafaqun alaih, sepakat ulama semua mengatakan itu hadis sahih. Di dalam satu lagi hadis riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim, ditambah lagi riwayat tu, dia kata Ummu Kalsum kata, walam asma'hu yurakhisu fi shay'in mimma yaqulu an-nas. Ummu Kalsum kata dibenarkan berdusta daripada ucapan manusia. Tidak dibenarkan ucapan manusia ni ada dusta, melainkan illa fi salatin. Manusia kalau bercakap tak boleh bohong, illa min salatin. Nabi kata melainkan dalam 3 keadaan boleh bohong. Apa dia? Ta'ni al-harb. Nabi kata yang pertama dalam perang. Bila jadi perang, kita boleh bohong. Dalam hadis lain Nabi kata al-harbu khida'. Nabi kata perang ni penuh dengan trik. Trik ni bohong.
Contohnya kita mempunyai bilangan tentera kata pergi 3,000 orang. Tapi kita keluar pergi satu berita bagi orang bersembang, bagi orang bercakap sampai kepada pihak musuh tu. Kata kita ada 30,000 orang tentera. Betul-betul kita ada 3,000 orang tentera. Tapi kita yang keluar satu berita bagi orang bercakap kata kita ada 30,000 orang tentera. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya musuh bila dengar, mereka ada 30,000. Jatuh semangat dia nak berperang dengan kita. Dalam keadaan dia jatuh semangat bila berlaku peperangan, memungkinkan kita menang. Tipu, tetapi tipu itu Nabi kata dikecualikan daripada tipu yang berdosa. Ataupun kita nak attack dia hari Rabu, kita nak serang musuh hari Rabu, kita buat peluang satu berita bagi sampai ke telinga musuh, kata kita nak serang dia hari Khamis. Jadi musuh dengar kata kita nak serang hari Khamis, mereka nak ready hari Khamis, hari Rabu kita serang dia. Maka menyebarkan berita tu, berita bohong tu dibenarkan oleh agama. Dalam keadaan yang pertama, Nabi kata al-harb, dalam suasana perang. Yang kedua, wal islah bainan nas, apabila bertujuan nak jadikan islah sama-sama manusia yang bergaduh. Kita nak islah daripada kita nak jadikan hak bergaduh ni jadi baik balik. Kita pergi cakap bohong dia ni, kita cakap nak suruh kata dua ni baik balik. Dekat dia kata, duk marah kat dia pasal apa? Kemarin aku sembang dekat dia dekat 2 jam. Sebut nama hang, bukan tak sebut, tapi dia muji hang aja. Dia cakap benda baik aja pasal hang. Pasal apa duk marah dia? Kita pergi masuk tu pergi jadi orang yang nak merapatkan ukhuwah yang sudah hancur. Maka pergi cakap bohong dengan tujuan nak bagi baik mereka ni, tak dianggap bohong yang berdosa. Dan yang ketiga, wa hadith ar-rajul imra'atah, ataupun hadith al-mar'ah zawjaha. Apabila suami bohong bini dia dan bini dia bohong suami dia. Bohong dalam maksud kata, Imam Nawawi menguraikan maksud hadis ni. Imam Nawawi kata maksud bohong di sini ialah benda keelok, kita kata elok. Laki tanya kita, hang tengok aku ni nampak aku mana? Handsome ke tak? Bini ni duk ingat laki handsome mai ke mana? Dia duk ingat dalam hati dia lah, handsome mai ke mana? Aku mesti tak nikah dengan aku. Hati dia duk ingat lagu tu. Tapi dia kata kat laki dia kata, abang saya, mata saya tengok abang ni tak ada cacat pula. Dia cakap lagu tu bohong. Tapi bertujuan nak bagi hubungan suami isteri jadi elok. Bohong yang macam tu tak dianggap bohong yang berdosa. Sama lah sebaliknya, kalau suami dengan laki, suami dengan isteri, isteri dengan suami pun sama. Bercakap tak betul, tapi bertujuan untuk nak mengelokkan hubungan suami isteri, maka itu tak masuk di dalam bohong yang dianggap berdosa. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Matlamat hadis ni apa dia? Matlamat dia nak bagi jadi elok. Antara suami isteri pun nak bagi jadi elok, antara sama-sama orang Islam pun nak bagi jadi elok. Matlamat Islam nak bagi jadi elok. Jadi kalau kita buat sesuatu dalam masyarakat yang membawa kepada tak elok, bermakna kita menyalahi spirit ataupun roh ajaran Islam yang kita kata agama kita. Mudah-mudahan silap kita perbetul, mana yang tersalah kita bagi jadi elok balik. Mudah-mudahan kita tak terus di dalam kesilapan dan kesalahan yang benda ni akan merugikan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi berada dalam tafsir surah An-Naml, surah Semut. Muka surat 181. Muka surat 181. Kita sambung ayat 37. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Irji' ilaihim, balik engkau kepada mereka itu dengan hadiah itu. Ini bulan lepas kita dah baca cerita macam mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan Balqis. Bulan lepas kita baca. Dan Balqis sudah hantar utusan dia si jumpa Nabi Sulaiman
Yang utusan dia ni disuruh test Nabi Sulaiman. Nak tengok Nabi Sulaiman ni betul-betul Nabi ataupun dia raja saja. Dan test tu kita dah baca pada bulan lepas. Bila habis test tu, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kata dekat utusan Balqis ni, dia kata kalau hang nak umpan aku dengan hadiah dan kebendaan, hang boleh balik. Pasal apa? Pasal apa yang ada di sisi aku, anugerah Allah yang ada di sisi aku ni, Allah bagi aku jadi raja, Allah bagi aku jadi nabi, Allah bagi dekat aku kuasa untuk memerintah semua makhluk yang ada. Apa yang ada ni jauh lebih besar daripada yang hang nak offer dekat aku. Sampai dekat tu kita baca bulan lepas. Sambung dia kata irji' ilaihim, balik engkau kepada mereka itu dengan hadiah itu. Nabi Sulaiman kata dekat utusan Balqis ni hadiah yang hang bawa mai semua balik, aku tak mahu. Bawa balik ni semua, bagi balik kepada raja hang Balqis ni. Falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha azillatan wa hum saghirun. Maka sesungguhnya kami nak pergi ke negeri mereka itu dengan beberapa banyak tentera yang tiada tersangka bagi mereka itu dengannya. Sulaiman gertak. Nabi Sulaiman gertak, dia kata ni hadiah ni semua buat balik pergi dekat Balqis. Dia habang dekat dia, aku akan turun dengan tentera aku, yang bilangan tentera aku dia tak pernah sangka. Kalau dia nak sangka aku nak turun dengan 100,000, aku boleh turun 300,000. Kalau dia nak sangka aku nak turun pi dengan manusia, dia tidak. Aku akan turun pi dengan jin, dengan macam-macam makhluk yang ada. Aku akan serang dia dengan tentera yang tidak disangka-sangka. Dia kata. Dan kami hendak keluar mereka itu daripadanya dengan kehinaan. Kami, Nabi Sulaiman kata, kalau kami serang, kami akan hambat dengan Balqis, dengan rakyat dia. Kami akan hambat keluar daripada negeri dia dalam keadaan hina. Dia kata. Dan mereka itu dapat hina sekaliannya jika tiada datang berserah diri sekaliannya. Tapi aku bagi peluang sebelum aku serang. Kalau dia main surrender di depan aku boleh kautin benda. Nabi Sulaiman kata begitu. Maka tak kala sampai balik pesuruhnya dengan hadiah dan mengkhabar kabarannya. Maka kata Balqis, demi Allah, aku telah ketahui ini Nabi. Bila sampai balik utusan ni dekat Balqis, cerita ni semua, Balqis kata memang tak silap lagi, Sulaiman ni Nabi, dia kata. Dan bukan raja, dan tiada kuasa kita. Maka beri pesuruhan, pergi khabar kepada Sulaiman. Dia kata Sulaiman ni Nabi. Nabi ni nama kata kita nak lawan tak mungkin kita menang. Pasal apa? Pasal Nabi, Tuhan bantu dia. Jadi cerita dia kita tak mau lawan, dia panggil utusan dia, yang balik di dekat Sulaiman, bagi tahu kat dia, saya hendak datang dengan raja negeri saya. Maka simpan ia akan katil di dalam 7 bilik dan kunci segala pintu-pintu dan taruh orang untuk jaga. Dan berjalan ia kepada kepada Sulaiman 12,000 kabil, yakni raja-raja. Tiap-tiap satu kabil beribu-ribu tentera, sehingga hampir kepadanya, maka dapat tahu dengan dia oleh Sulaiman. Dia pun kata dekat utusan dia, hampir abang dekat dia, sebelum dia main serang kita, hampir abang dulu. Kata aku akan bawa tentera aku pi, bukan nak lawan, tapi nak surrender depan dia. Pi dulu, takut tak lagi lambat pi dia main serang kita, hang pi dulu. Sementara kami nak siap semua, lepas tu aku akan turun pi dengan segala kebesaran yang aku ada. Tapi pi bukan nak gaduh, bukan nak perang, pi nak mengaku, kata tunduk di bawah pemerintahan Sulaiman alaihi salam. Macam tu firman Allah, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Kata Sulaiman, wahai orang-orang besarku, siapa daripada kamu boleh bawa datang akan daku dengan arasnya dahulu daripada datang mereka itu taat? Harus aku ambilnya, tiada kemudian daripada sana. Adalah Sulaiman ketika itu di Baitul Maqdis dan Balqis ada di Yaman.
Sekira-kira 2 bulan perjalanan jauh. Itu dia. Nabi Sulaiman ni bila utusan ni mai, utusan Balqis mai dekat dia, bagi tahu raja kami Balqis kata tak mau jadi perang. Dia nak mai surrender. Sulaiman ni tak puas hati lagi. Alang-alang tunjuk pergi haji. Maka dia kata dekat pembesar dia, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Dia tak puas hati lagi. Dia bangkit berdiri depan menteri dia. Siapa boleh, dia kata, sebelum Balqis sampai depan aku, surrender depan aku, bawa mai istana dia dulu sebelum dia sampai. Dia duduk mai, kalau nak mai tu ambil masa 2 bulan perjalanan. Sebelum dia mai tu istana dia kita ambil buat mai. Dia keluar daripada istana dia, apa kunci-kunci pintu semua, suruh pengawal jaga semua, jom kita pergi dekat Sulaiman. Duk jalan ya 2 bulan nak sampai ni, rupanya istana tu nak ambil buat mai dulu. Tak lagi dia sampai tengok, nampak lagu macam nak kita. Dia betul. Nabi Sulaiman ni nak buat macam tu. Nak buat bagi Balqis ni bila sampai tengok macam rumah kita. Ini macam rumah kita. Lagu mana boleh jadi sahabat? Dia nak buat lagu tu. Yang kata Nabi Sulaiman alaihi salam ni. Qala ifritun minal jin. Maka seorang ifrit daripada jin yang sangat kuat. Nama dia Zakwan. Dan kata khir, nama dia Sakhar. Ada satu jin nama jin Ifrit. Dia ni bangkit. Dia bangkit berdiri. Dia kata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata jin Ifrit ni, aku bawa mai akan dikau. Dengannya, yakni dengan istana Balqis itu, dahulu daripada engkau bangkit, daripada tempat engkau duduk menghukum itu. Iaitu daripada pagi sampai tengah hari. Jin Ifrit bangkit, dia kata apa ke Nabi Sulaiman? Dia kata, bagi masa dekat aku antara pagi sampai tengah hari. Dalam tempoh masa tu istana dia suruh mai depan. Ni yang kata jin Ifrit tu dah. Yang kata jin ni macam tu. Dia bangkit depan Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sebelum hang bangkit tinggal sana tu, bangkit nak pergi ke lain. Maknanya pagi hang masuk duduk dalam tinggal sana tu, tengah hari hang nak keluar. Daripada pagi sampai tengah hari itu, hang bagi masa banyak tu dekat aku. Aku akan usung bawa mai istana dia mai letak depan. Jin Ifrit kata macam tu. Firman Allah, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan kata jin Ifrit ni, dan bahawasanya aku atasnya, yakni atas nak buat kerja tu, sungguh kuat atas tanggungnya, kepercayaan atas barang yang ada padanya. Dia kata, hang boleh percaya dekat aku. You can trust me. Cerita nak buat main istana dia, dalam tempoh masa pagi sampai tengah hari, istana dia ada datang ni, you can trust me. I can do that. Aku boleh buat benda ni. Kata Sulaiman, aku hendak segera daripada itu lagi. Yang kata Nabi Sulaiman ni, jin Ifrit kata, bagi masa pagi sampai tengah hari aku nak ramai. Orang kalau nak berjalan main dengan naik kuda, dengan kenderaan, 2 bulan perjalanan. Baru boleh sampai daripada tempat Balqis dan sampai tempat dia ni 2 bulan perjalanan. Kau tu boleh ramai dalam masa pagi sampai tengah hari tu, kira okey dah lah tu. Nabi Sulaiman tak mau. Dia kata, tu kira lambat, aku mau lagi cepat. Yang kata Nabi Sulaiman alaihi salam ni, firman Allah, qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Maka berkata oleh mereka yang ada padanya ilmu daripada kitab yang diturun daripada langit. Bangkit pula satu orang lelaki. Manusia pula bangkit. Jin kata boleh angkat wak mai dalam masa berapa jam tu. Bangkit satu manusia yang dia ni satu orang alim tentang Taurat dan Zabur. Yang kata, yang disebut dalam Quran ni, indahu ilmun minal kitab, itu dia satu orang yang berilmu tentang Taurat dan Injil. Orang alim dan dia seorang waliullah. Dia bangkit berdiri di depan Nabi Sulaiman. Nama dia Atif bin Barkhiyah. Nama dia ni Atif.
bin Barkhiyah. Dan dia adalah wazir kepada Sulaiman alaihissalam. Dia menteri dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Dia ni menteri di dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Dan dia ni waliullah, laki-laki yang sangat benar. Ketahui ismullah al-a'zam, yang apabila didoa akan dia diterima. Yang kata Asif ini manusia yang cukup istimewa. Dia ni satu orang waliullah. Dia ni satu orang yang apabila dia angkat tangan minta, Tuhan bagi apa yang dia minta. Contoh ingat, kita pernah baca mukadimah tentang satu orang sahabat bernama Uwais bin Amir. Kita dah baca dulu. Uwais bin Amir, satu orang yang Nabi masa hidup, Nabi sebut nama dia. Nabi masa hidup, Nabi sebut nama dia depan sahabat. Nabi kata siapa di kalangan hampa ni, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, semua sahabat dia ada, semua dia ada di depan. Nabi sebut kat mereka. Nabi kata ada satu orang laki-laki, nama dia Uwais bin Amir. Dia ni satu orang yang cukup mustajab doa. Nabi kata dia ni daripada suku apa, daripada keturunan apa, daripada apa. Dan Nabi bagi tanda-tanda yang ada dekat dia ni. Dia ni pernah kena penyakit sopak satu badan, kemudian dia berubat baik, tapi sopak tu masih ada di badan dia sebesar duit dirham. Nabi bagi tahu semua clue ni, Nabi bagi tahu tanda-tanda ni, Nabi bagi tahu. Nabi kata siapa di kalangan hampa yang berkesempatan jumpa dengan Uwais bin Amir, Nabi kata jangan lepas peluang, minta supaya dia doa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa hampa. Pasal apa? Pasal Nabi kata Uwais bin Amir ini, dia kalau minta Allah tentu bagi. Ini adalah hadis sahih, tuan-tuan. Dia cerita tentang satu orang manusia yang orang tak kenal nama, tetapi rupa-rupanya mulia kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lepas apa jadi? Mai zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak jumpa dia. Mai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab jumpa dia. Rombongan sampai Sayyidina Umar dengar nama rombongan ni, terus tanya, "Afikum Uwais?" Sayyidina Umar tanya, dalam kalangan hampa ni adakah satu orang nama Uwais? Uwais bin Amir? Ada, dia dalam duduk belakang. Dia pun mai depan, dia kata anak Uwais. Dia kata aku Uwais. Umar interview dia. Umar tanya dia, hang ni daripada suku ni, daripada keturunan ni, hang ni dulu ada kena penyakit sopak. Dia pun tak tahu kepala ekor. Dia pun betul ya? Dia kata betul ya? Umar tanya dia, dia kata betul. Umar tanya dia, dia kata betul. Dia pun tak ingat apa ni, macam mana dia ni boleh kenal aku. Aku pun tak pernah main sini. Aku pun tak pernah tengok muka yang kata Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, Khalifah yang memerintah. Aku tak tahu cerita ni. Tapi macam mana dia boleh tahu cerita aku? Dia ada pasang FB kan? Dia duk ingat macam tu. Tanya satu. Dia kata, "Aywa, na'am, betul semua." Umar bila dengar tak silap dah, ni lah orang yang Nabi pesan sebelum Nabi wafat dulu, siapa jumpa jangan lepas peluang, minta suruh dia doa dekat Tuhan suruh ampun dosa. Umar kata dekat dia, "Wahai Uwais, tolong minta dekat Tuhan, minta Tuhan ampun dosa aku." Pening dia. Dia kata Umar ni satu tokoh hebat, patut aku mau minta Umar tolong doa kat aku. Umar sudah minta aku pula doa untuk dia. Ni apa ni? Tuan-tuan, satu orang yang istimewa Nabi sebut. Demikian hal dengan yang kata Asif bin Barkhiyah. Istimewa dia. Dia wazir, menteri kepada Sulaiman Nabi. Tiba-tiba dia bangkit di depan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bangkit berdiri, dia kata, "Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk." Dia kata. Kata Asif, saya bawa mai kepada Tuan dengannya dahulu daripada balik kepada Tuan mata pandangan Tuan. Maka kata Asif kepada Sulaiman lepas semayang, pandang mata Tuan sehabis-habis jauh. Maka pandang Sulaiman dengan matanya ke sebelah negeri Yaman. Dan doa Asif terus angkat tangan minta doa, "Ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilahan wahida la ilaha illa anta atini bi'arsyiha." Dia baca doa. Maka suruh Allah akan malaikat tanggung aras Balqis, bawa di bawah bumi
bawa dan timbul di hadapan kursi Sulaiman, maka tak kala lihat Sulaiman, sujud dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur. Bangkit ni, bangkit yang kata Atif ni bangkit, dia kata ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Dia kata, tuanku, saya boleh buat main istana Balqis di sini. Tuanku tengok satu tempat, tuanku pejam mata, celak benda tu ada sini. Dia kata, oh nak cepat lebih pada tidak ada. Saya boleh buat macam tu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman pun tak kata apa. Dia kata dekat Sulaiman, tuanku tolong bangkit. Tuanku tengok pergi ke arah negeri Yaman. Tengok jauh di sebelah negeri Yaman. Tengok ada di sana ada Balqis. Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat bawa mai benda tu, mai bubuh di situ dalam kelip mata saja. Benda tu berlaku di depan mata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam bila tengok benda tu jadi sebiji depan mata dia, sujud dia kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah qala hadza min fadli rabbi waliyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka tak kala lihat akan dia, yakni akan Sulaiman, maka sesak di hadapannya. Tengok tertolong istana Balqis ada depan dia, maka berkata ia, itulah daripada kurnia Tuhan. Bila tengok benda tu jadi di depan mata, apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam? Dia kata qala hadza min fadli rabbi. Dia kata inilah kelebihan Tuhan. Tuan-tuan, yang ni yang kata orang mengaji tasawuf, dia kata syuhud kasrah kepada wahdah kan. Dia tengok banyak ni, dia nampak Tuhan yang satu. Dia tengok benda ni, Asif bangkit doa, benda tu jadi. Dia tak tahu apa, pergi pegang Asif ni, cium pipi ke, sujud dekat Asif ke apa dah. Jadi benda tu dia sujud kepada Allah. Dan dia kata apa? Dia kata hadza min fadli rabbi. Ini kelebihan Tuhan. Kita hari ni pun dalam apa bab sekalipun, kita pergi berubat dekat doktor lega. Bila lega, jangan nampak doktor tu, nampak Allah, Tuhan yang memberi kelegaan. Kita pergi berubat kat siapa pun, diizinkan Allah benda tu menjadi baik. Jangan nampak kawan tu, nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengizinkan permintaan orang tu. Dia tolong berubat, tolong minta dekat Tuhan bagi kita sembuh. Allah yang memberi kesembuhan. Maka Sulaiman alaihi salam bila tengok benda ni, Asif ni buat benda ni jadi macam ni, dia tak nampak Asif buat, dia nampak Allah yang buat. Dan dia kata hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang Tuhan aku bagi. Dia kata. Maka mencuba ia akan aku. Dia kata Allah saja nak test aku. Tuhan uji aku, adakah aku syukur ataupun aku kufur. Dia kata. Tuhan bagi benda ni dekat aku, nak tengok aku bersyukur ke tak dengan anugerah dia ni. Dan barang siapa yang syukur nikmat Tuhan aku, maka hanya syukur ia bagi dirinya. Dalam Quran Tuhan sebut benda ni. Dia kata apa? Barang siapa yang syukur, maka sesungguhnya fa innama yashkuru li nafsihi, dia syukur untuk diri dia. Kan kita atas dunia ni, kita buat apa pun bukan untuk orang, untuk kita. Ni kita main masjid, semayang, buat benda-benda ibadat ni kita buat, bukan untuk orang, untuk kita. Kita bukan buat untuk orang, kita buat untuk kita. Kita buat baik, kita dapat balasan baik. Kita buat tak elok, kita dapat balasan azab. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Tuhan kata kalau kamu buat baik untuk diri kamu. Wa in asa'tum, tapi kalau kamu buat jahat, falaha, maka baginya balasan kejahatan. Kita atas dunia ni buat habuan kita. Kita buat banyak, dan hak kita buat tu salih, hak kita buat tu ikhlas kerana Allah, sana itu insya-Allah selamat. Kita tak buat apa,
Nak tunggu esok orang buat bagi kat kita? Belum tentu. Pasal apa? Pasal Quran kata in ahsantum li anfusikum. Kamu buat untuk kamu. Bukan cerita orang nak buat kat kita. Tuan-tuan, kita mati, kita tinggal wasiat. Ni, duit saya ni 500,000. Bagi dekat semua masjid seluruh negeri Kedah. Suruh mereka buat baca Yasin, buat tahlil, hadiah mereka saya. Oh, senanglah macam tu. Senanglah macam tu. Kita nak mati, kita buat satu wasiat 500,000 ni, semua masjid seluruh negeri Kedah, semua buat baca Yasin, buat tahlil, hadiah mereka kita. Oh, senanglah lagu tu. Untunglah orang yang Allah takdir jadi kaya. Nyanyalah orang yang Allah takdir jadi miskin. Orang kaya boleh beli pahala. Senanglah lagu tu. Agama bukan lagu tu. Agama in ahsantum li anfusikum. Hang buat baik untuk hang. Jangan ingat hang tak payah buat baik apa, duit hang saja bagi orang suruh buat kira pahala mereka hang. Jangan ingat macam tu. Pahala bukan jenis boleh beli. Hang buat bagi elok, amalan hang Allah terima sebagai amalan elok. InsyaAllah ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing orang, masing-masing buat untuk diri dia. Maka inilah yang dia sebut di sini. Dia kata, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Maka barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang itu tak kena tu. Dan barang siapa yang kufur, bukan yang gemar, dia tulis gemar. Dalam ayat dia kata waman kafara maksudnya dan barang siapa yang kufur. Tolong betul tu. Dan barang siapa yang kufur, maka bahawasanya Tuhanku yang amat kaya lagi amat mulia dengan pemberian atas orang yang kufur itu. Tu dia. Siapa yang kufur, maka Tuhan akan balas dekat dia. Waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang kufur, Tuhan tak ada apa-apa. Tuhan dia tetap ghani, dia tetap kaya, Tuhan dia tetap karim, dia tetap mulia. Kalau ditakdirkan seluruh penduduk dunia ni kufur dengan Tuhan, Tuhan tak ada apa-apa. Tuhan bukan menyaga. Islam ni bukan Tuhan menyaga. Kalau menyaga, sungguhlah kita jual orang tak beli, kita bankrupt. Kita jual orang tak beli, habis kita. Tapi Tuhan, dia buat turunkan Islam dekat manusia, dia bukan jual Islam. Dia bukan jual. Kalau seluruh penduduk dunia tak mau terima Islam pun, Tuhan tetap Ghaniyyun Karim. Tuhan tetap maha kaya, Tuhan tetap maha mulia. Tuhan tak ada nak rugi apa. Yang rugi manusia yang memilih untuk kufur. Manusia tu yang rugi. Tuhan tak akan rugi. Ini dia nak beritahu kat kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala nakkiru laha arsyaha nanzur atahdi am takunu minal ladzina la yahtadun. Maka kata Sulaiman, ubah oleh kamu bagi Balqis itu rupa arasnya, yakni rupa singgahsana istananya, yakni bagi jadi belai yang diingkari akan dia, supaya kita lihat adakah Balqis ini dapat ketahui, yakni dapat kenal juga, ataupun daripada segala orang yang tiada ketahui, ataupun Balqis yang tak kenal istana dia sendiri. Yang kata Sulaiman ni nak buat main-main tadi. Istana tu dah buat main sekali mata duk ada situ, itu dah cukup hebat dah. Apa Nabi Sulaiman kata? Dia kata tolong siapa-siapa nakkiru laha arsyaha, tolong dia kata modify istana ni bagi nampak belai. Tolong kan, ni tiang ni katok buah tiang Roman, dia kata bagi pindah-pindah sikit. Ni tingkap nako ni bukan dia zaman dia, tingkap nako buang bubuh tingkap selagi. Dia suruh pi modify sana sikit, modify sini sikit, pi perbaik sana sikit, tukar tani sikit, buat bagi jadi belai sikit. Tujuan dia apa? Dia kata adakah Balqis itu dapat kenal ataupun dia daripada segala orang yang tak kenal. Kita nak tengok Balqis main tak lagi, dia tengok dia kenal tak kata yang ni di tanah dia. Nak main-main lagi. Dia kata hang buat bagi jadi belai. Yang ni maksud Sulaiman hendak cuba nak test Balqis berakalkah, maka diubah mereka itu akan dia sedikit-sedikit. Dia nak test tengok Balqis ni jenis cerdik ke jenis tak apa cerdik. Dia kata kita test dia tengok. Dia kata maka diubah istana tu sikit-sikit, ubah tu sikit, ubah ni sikit. Firman Allah, falamma ja'at qila ahakaza arsyuk.
Maka tak kala sampai Balqis, maka dikata kepada dia, seperti inikah aras engkau di negeri itu? 2 bulan, Balqis pun sampai. Bila sampai, Sulaiman tanya dia, Nabi Sulaiman kata ke dia, tengok macam istana yang ada sebelah aku ni. Kata-kata pernah tengok dah istana ni? Hai, tanya macam tu. Seperti inikah aras engkau di negeri itu? Jadi kita tengok, merasa biasa tengok dah istana ni. Istana ni dengan istana di sana ada nampak nak serupa dah. Saya duduk tanya macam tu dekat Balqis ni. Qalat ka'annahu huwa. Maka kata Balqis, seolah-olah ialah kenal ia akan dia. Dia bila tengok-tengok, dia kata nak serupa sungguh dengan aku di sana. Kenal, nama rumah dia, hari-hari duduk naik turun, macam rumah kita lah tuan-tuan. Rumah kita tu balik tengah malam pegang kunci nak buka pintu tu gelap pun kita cari jumpa. Kita tahu dah. Masuk tu masuk nak kena tang mana kita tahu dah berapa tahun dah kita duduk rumah tu. Dia sebab orang tua. Bila bini mati apa tinggal dia seorang, anak-anak panggil pergi duduk dengan anak-anak dia tak mau. Dia tak mau pasal rumah tu dia dah ni dah. Nak kata apa dia kira dia season dah dengan rumah tu. Dia tahu dah kalau mamai pun dia tak jatuh tangga. Rumah dia kalau tak kerja malam tu tidur mamai, jadi mimpi mamai bangkit berjalan dia tahu tangga dia kena abang, dia tahu pasal rumah dia. Tapi kalau dia pergi rumah anak dia mamai nak jadi pasal lah kan. Ini ceritanya. Jadi bila Balqis tengok rumah dia kenal, maka seolah-olah ialah kenal ia akan dia. Tengok-tengok lagu nak kenal rumah ni, dia kata. Dan diberi syubhah atas mereka itu, seperti barang yang syubhah mereka itu atas dia. Daripada buat bagi berubah-berubah ni, jadi dia pun jadi kesamaran, jadi syubhah. Nak kata rumah aku tak. Mungkin plan dia pergi ambil di majlis bandaran kot sopa ni. Dia lagi ingat lagu tu lah. Kalau sana ada majlis bandaran, kan dia lagi ingat lagu tu. Macam kita lah, tapi jalan mana kita tengok satu rumah plan cantik. Kita ada kawan dalam majlis bandaran, calling lagi. Yang tengok kat ni rumah buat dekat lot sekian-sekian, yang tengok kat plan dah lah. Dan dia kata, esok aku telefon nak balik. Esok dia telefon dia kata ada plan ni. Rumah satu Turki Cina mana lah. Oh tu kan, orang boleh tarik keluar nak bagi. Lagu tu ni cerita lah. Jadi naik-naik biji lebih kurang sama. Jadi dia lagu tu. Baik. Firman Allah, wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Dan didatang akan kami ilmu daripada pihaknya dan adalah kami Islam sekaliannya. Balqis ni kata apa? Dia kata sebenarnya sebelum kami main ni, kami sudah pun diberi satu ilham, satu kefahaman bahawa Sulaiman sebenarnya Nabi. Balqis kata, maka kerana itu kami main. Firman Allah, wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Dan teguh Sulaiman akan Balqis daripada barang yang ada sembah matahari. Nabi Sulaiman terus dakwah dia. Nabi Sulaiman terus dakwah dekat Balqis ni. Pasal apa? Pasal kita dah baca bulan lepas, Balqis ni sembah matahari. Jadi bila dah mai dekat Sulaiman, dia pun dah mengaku, aku sebelum mai ni aku dah tahu dah kata hang ni Nabi. Hang bukan raja saja, tapi hang ni Nabi. Balqis kata begitu. Bila dah kata begitu, aku tak banyak cerita lah nak terang aku Nabi, pasal hang dah mengaku aku Nabi. Lah aku nak dakwah hang kata dia. Tolong tak, dia kata tinggal sembah matahari ni, mai sembah Allah, Tuhan aku, Tuhan hang, Tuhan kita. Dia terus dakwah macam tu. Daripada lain Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk sembah matahari, jangan sembah lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bahawasanya ada ia daripada jumlah kaum kafir sekaliannya. Siapa sembah lain daripada Allah, itu semua kafir. Engkar semua. Hang jangan jadi macam tu, saya kata. Dikata baginya, yakni bagi Balqis pula, masuk olehmu akan saf. Nabi Sulaiman alaihi salam dah lepas dia dakwah Balqis turun masuk Islam. Suruh mengaku kata Tuhan Allah, lain daripada tu bukan Tuhan. Maka di pelawarnya Balqis itu masuk akan sarh. Sarha. Sarhun ni maksud dia kalau lah orang kata balai rong seri. Istana raja tu masuk tu balai rong seri, tempat orang pergi terima pingat. PJK, AMN, apa DPMN apa tu semua, tempat tu terima pingat tu dia panggil sarh. Sarh maksudnya satu hall, satu dewan dalam bangunan.
Kelula kata Balerung Seri. Macam tu. Maka dipelawarnya Balqis masuk ke dalam sorh ni, ke dalam Dewan Balerung Seri ni. Yang ni Nabi Sulaiman suruh setan-setan perbuat sorh. Nabi Sulaiman perintah ke setan suruh buat satu hall, satu Balerung Seri, maka korek mereka itu akan kolam besar. Dewan Balerung Seri, tempat nak terima mengadap orang ni, korek bagi jadi satu kolam besar. Ditaruh ayam dan ikan dan lain daripada binatang-binatang laut. Korek buat bagi jadi kolam, dia ambil ikan-ikan laut yang cantik-cantik, coral orang lah kata. Dia ambil coral ni, batu karang, ikan-ikan laut semua hak pelik-pelik, mai bubuh dalam kolam tu. Dan tudung di atas dia dengan kaca, maka jadi nampak macam ayam. Anda boleh nampak tu konsep tu. Dia korek ni semua. Satu masa itu masjid kena buat begitu. Sungguh kan? Masjid ni kena korek ni. Korek ni semua bagi jadi kolam, buat bagi elok-elok, buh batu karang, buh ikan yu, ikan pari yang besar-besar ni duduk semua, atas kita bubuh kaca tebal buat lantai. Jadi semayang tu nampak. Kan? Tuan-tuan pergi di kedai komputer dekat dengan Mega Mall Perai tu, PC Depot nama kedai ada, PC Depot, PCDEPOT. PC Depot ni, dia ada buat diksi lah. Dia korek pak saji bawah tu, dia bubuh angka komputer lah, motherboard apa semua dia bubuh bawah tu, dia bubuh satu cermin kaca dia kan. Kan dia, tu konsep ni lah, konsep ni. Bila kita langkah-langkah tu, ingat lubang langkah lebih kuat. Bukan lubang, dia buh lampu pula ke bawah tu, lampu color-color tolong bagi nampak motherboard, bagi nampak apa dalam tu. Atas dia bubuh satu kaca. Dan kita boleh takut nak pijak, jolih pijak tu bawah agak kita takut. Dah, tak boleh. Saya try pijak lah, tak ada tu. Okay. Jadi konsep ini diambil daripada Nabi Sulaiman punya dulu. Balerung Seri dia korek, dia masuk ikan-ikan laut elok-elok ni semua, atas dia bubuh satu kaca di atas tu. Bila dia bubuh di atas tu satu kaca, jadi nampak ni macam kolam ayam begitu. Maka jadi nampak macam ayam, dia kata. Dan Sulaiman duduk di atas kursi di tengah-tengah sorh itu. Di tengah-tengah yang Balerung Seri yang buat kolam tu, kaca tu dia bubuh singgah sana dia di atas tu. Kerana jin-jin kata betih Balqis dan dua kakinya seperti dua kaki haiwan. Ada pula puak ni dia buat cerita pula, kan? Cerita saja kita Sulaiman betul kan jatuh cinta dekat Balqis ni. Aku nak cerita banyak-banyak, jadi hang marah kat aku. Tapi aku habang aku tahu. Dia kata Balqis ni rupa okey, tapi kaki dia tak terpakai untuk dia. Jahat kita begitu. Kan? Wallahu a'lam. Saya tengok dalam hadis-hadis tak ada pula cerita ni. Tapi dalam Nurul Ihsan dia ni kat mana tak tahu riwayat ni. Jadi jin dia habaq kat dia. Dia kata Balqis ni rupa tengok. Tapi tengok boleh tahu dia kata. Kaki ni dia kata macam kaki hemat. Allah. Sulaiman dengar betul tadi. Dia kata aku tak mau lah ni, tapi tengoklah mana dia kata kan. Bila tengok dia ni pun merasa tak jauh. Itu yang main akal tu, buat bagi jadi macam ada ayam, macam ada kolam apa semua. Tujuan dia apa? Tujuan tak lagi bila kau ni main tengok ayam, dia angkat kain. Angkat alhamdulillah. Kan? Dia kata baru dia tahu. Dia tengok apa nak jadi. Dia kata falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Maka tak kala lihat Balqis akan dia, yakni akan sorh itu, akan dewan itu, akan singgah sana itu, maka sangka ia akan dia lujjah, yakni laut air dalam. Dia sampai nak masuk tengok macam ada ayam. Allah, dia kata ikan pari ke apa duk lalu. Dan buka ia daripada dua betihnya hendak randuk ayam itu. Bila tengok ayam kena angkat kain sikit lah. Benda ni automatik lah tuan-tuan. Automatik. Benda ni apa dia panggil tuan-tuan? Tindakan refleksi. Dulu orang ada tindakan pantulan. Automatik.
Kita kawan bani main tu, kita sambang lemak bara api. Pasal apa yang kita sambang? Pasal kita memang benda tu dia reflection, dia dandan, kita tak dan fikir. Ada orang lambung main satu benda, kita tangkap angkat bara api, melecuk habis. Kan kita duduk naik motor nak main mengaji jadi sampah main nak masuk mata kan, terus pecah mata pak kata tonton dan fikir lah, sampah ni kena ketuk kata tak ada, tapi kita terus automatik dia ketuk. Yang ni semua tuan, kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Tuhan dia buat automatik ni, sistem automatik ni Tuhan buat lama. Kita dah heran dengan flight projek Lebuh Raya Utara Selatan. Kita nak masuk ambil touch and go, pakai smart tag, turun harga ada RM40 ni. Kita ubah smart tag. Bila sampai ya, reader dia boleh baca, zoom dia buka kepala. Kita heran tak kira ada manusia ni pandai kita kata. Kereta kita sampai dia terus buka. Kereta kita sampai dia terus buka. Ish, macam mana duk heran? Tapi kita tak pernah heran. Bila kita nak makan nasi, kita jemput nasi ya mulut nganga. Itu pun satu bentuk automatik. Kita jemput nasi ya sini nganga. Pernah dia main lagu duk tunggu pula Zat. Kena pergi hidung tu baru buka dia. Automatik kan? Tapi Tuhan buat benda automatik tu ada di badan kita. Kita tak pernah kagum dengan apa yang Tuhan buat. Kita tak kagum. Tapi hak manusia hidup reka ni kita kagum lah, tak tahu nak apa. Pelik yang kata manusia ni pelik. Dia buta perut, dia tak nampak. Dia tak nampak ni hak Tuhan punya kuasa ni, dia tak nampak. Bukan demikian Allah Subhanahu wa taala, demikian hebat dia kan. Baik, jadi bila Balqis sampai di situ, automatik dia pun tarik kain dia kerana nak randuk ayam. Maka selak kainnya, takut basah kain dia. Maka adalah Sulaiman di atas kursinya pada tengah saraf itu. Sulaiman duduk atas singgah tanah dia di tengah-tengah balerung seri itu. Maka lihat dia akan dua betih dan dua kakinya elok. Dia kata elok. Alhamdulillah kan. Dia kata tak guna punya jin. Itu aku dia kata. Apa lagu tu. Maka paling mukanya Nabi Sulaiman sebagai Nabi kan. Maka paling mukanya berlalu dia tak mahu dia tengok lama kan. Mula tengok baru lah kan. Kita pun kalau orang bagus kita ni dulu tu tengok macam kita tengok boleh sikit lagi kan. Kita yang kata kita ni. Baik, serta kata dia qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Bahawasanya itu sarh dia kata yang licin daripada kaca. Nabi Sulaiman pun bagi tahu dekat Balqis ni, dia kata tak payah angkat kain. Dia kata itu adalah sarh. Dia kata ini dewan balerung seri ni, dia kata licin, dibuat daripada kaca. Bukan ayam, bukan apa, kaca, dia kata. Dan seraya ia dan seru ia akan dia. Nabi Sulaiman seru kepada Balqis kepada masuk Islam. Lagi sekali dia kata, hang kena masuk Islam. Begitu firman Allah, qala rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Maka kata Balqis, wahai Tuhanku, bahawa aku telah zalim akan diri aku dengan sembah lain daripada engkau. Balqis pun terus tunduk. Dia kata selama ni aku zalim diri aku. Aku tak nampak Allah yang buat aku duk disembah benda lain daripada Allah, dia kata. Dan aku Islam serta Nabi Sulaiman. Terus masuk Islam. Bagi Allah Tuhan Rabbil Alamin. Aku Islam kepada Tuhan Rabbil Alamin. Maka berkehendak Sulaiman berkahwin dengan Balqis. Dia pun nak kahwin. Maka benci ia akan banyak bulu betisnya. Ini lagi satu tak ada dalam riwayat yang sahih. Ini dia main daripada riwayat pelik-pelik ni, kita pun tak tahu di mana dia dijumpa benda ni semua. Maka benci ia akan banyak bulu betis Balqis. Maka syaitan pun perbuat baginya naurah. Naurah ni dia macam ubat kapok. Naurah Arab panggil. Maka syaitan perbuat baginya naurah, yakni kapok. Dia beritahu menghilang bulu-bulu betisnya itu. Ada ubat banyak tu, ada iklan dalam televisyen tu kan. Mula ambil kain, lepas bersagat nak turun tak boleh kan. Lepas tu bubuh ubat tu akan cukup dengan hak plastik tu. Lepas kain terus dia tutup je kan. Ubat ni rupanya syaitan buat dulu.
Dia kata diri tak tahu dia tak kira. Kan? Dia kata maka syaitan perbuat baginya naurah. Yakni kapung untuk nak menghilangkan bulu-bulu betis. Maka berkahwin akan dia kata. Dan kekal akan dia atas kerajaannya itu. Atas kerajaannya itu. Dan adalah Sulaiman ziarah akan dia sebulan sekali. Lepas dah menikah, Balqis balik jaga negeri dia. Sulaiman duduk di negeri dia. Sebulan sekali Sulaiman pergi ziarah Balqis ni. Duduk 3 hari. Duduk 3 hari dengan Balqis, dapat seorang anak laki-laki dan mati pada masa hidup Sulaiman. Dapat anak seorang dengan Balqis, anak tu mati. Tuan-tuan, dalam hadis sahih ada cerita tentang Nabi Sulaiman, kita baca 2 tempat lah. Ini tu kita baca bulan lepas. Yang kata Nabi Sulaiman cakap tu, la atufanna lailan, aku demi Allah, dia kata malam ni aku nak pusing semua isteri aku, ada orang ramai ni, aku nak tidur dengan mereka malam ni, semua orang aku akan tidur. Dan aku janji tiap-tiap seorang isteri aku yang aku akan tidur ni, dia akan beranak 1 orang anak jantan. Anak jantan ni akan jadi tentera berjuang fi sabilillah. Dia cakap macam tu. Bila dia cakap macam tu, malaikat kata kat dia, qul insya-Allah. Malaikat kata dekat dia, wahai Sulaiman, kata insya-Allah. Dia terlupa nak kata. Ternyata Tuhan tunjuk kebesaran Tuhan, seorang pun isteri dia tak mengandung. Dan seorang aja mengandung, itu pun lahir keluar anak timun. Anak tak ada kaki, tak ada tangan, anak cacat. Jadi macam tu. Lepas tu Nabi Muhammad cerita benda ni kepada sahabat-sahabat dia. Nabi Muhammad nak bagi ingatan dekat umat Nabi Muhammad ni, apapun qul insya-Allah, kata insya-Allah. Sebab Nabi Sulaiman sudah kenal benda ni. Dia terlupa kata insya-Allah, Tuhan buat macam tu kat dia. Jadi Nabi nak bagi tahu dekat sahabat-sahabat ni semua, itu kita jangan lupa. Apapun insya-Allah. Dan Nabi kata kalau sekiranya Sulaiman tak lupa sebut insya-Allah, mungkin dia kata Allah akan bagi apa yang dia hajatkan. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini cerita dia. Baik, jadi Nabi Sulaiman alaihi salam ni dengan Balqis dapat seorang anak dan dia pun mati pada masa kecil. Dan suruh jin perbuat bagi Balqis itu 3 biji mahligai yang tiada pernah lihat oleh manusia sebagai hadiah. Sebagai hadiah kahwin, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam suruh jin buat 3 biji istana, yang istana tu tak pernah ada di atas muka bumi. Yang buat tu tuan-tuan, jangan cakap orang lah pun ada sini kita ni. Ni saya satu orang kaya duduk di Kuala Lumpur. Dia pernah telefon saya kerana dia ada masalah rumah tangga lah. Jadi dia nak bagi tahu apa? Dia nak bagi tahu kata dia silap. Silap pasal apa? Pasal dia bila dia menikah dengan bini dia yang buat hal ni, dia menikah dengan bini yang buat hal ni, dia terlampau seronok pasal perempuan ni mau menikah dengan dia. Perempuan ni dia kata tegak lah, mau menikah dengan dia. Dia terlampau seronok perempuan ni mau menikah dengan dia. Dia kata I bank in dekat dia 10 million, dia kata. Benda ni zaman law ni, I bank in dekat dia 10 million. Because apa? I'm very happy. Dia kata pasal dia mau dekat I dah tua lah, dia kata I mau kat dia boleh mau dekat I masukkan dalam akaun dia 10 million. Hari ni dia buat partai dengan I, dia kata. Orang kaya kan, dia buat partai dengan I, dia kata. Habis semua tu saya tanya dia lah, habis you cerita saya nak buat apa? Kata dia kan, dah tu tanya nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak ambil balik 10 million tu lah. Nak ambil balik dia tak ada cara lah, dia kan. Tak, bukan nak buat bagi dia mau kat air balik, dia kan. Yang tu tak tahu tak nak buat, dia kan. Kena pergi tanya orang lain. Tuan-tuan, yang saya nak bagi tahu ni apa? 10 million dia bagi. Kalau dia boleh bagi 10 million, tuan-tuan, dia ada berapa million? Jangan cakap lah. Kita kalau boleh bagi ke orang 1,000, mana kita ada lebih daripada 1,000 lah, tu boleh bagi 1,000. Bukan? Dia boleh bagi 10 million, dia ada banyak mana tak tahu. Nabi Sulaiman alaihi salam panggil jin suruh buat, kan? Panggil jin suruh buat 3 biji istana yang tak ada pernah tengok elok macam tu di atas dunia, buat hadiah bagi dekat Balqis ni. Dia kata dan besar dan tinggi istana itu, dan habis kerajaannya dengan habis kerajaan Sulaiman. Dia kata berakhirnya cerita Balqis ini dengan berakhirnya cerita
Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka sama-sama habis cerita mereka ni. Diriwayatkan Sulaiman jadi raja ketika umurnya 13 tahun. Umur 13 tahun dia jadi raja. Dan dia mati umur 53 tahun. Nabi Sulaiman masih muda. Zaman tu tuan-tuan, 53 muda. Zaman tu lah pun 53 boleh lagi kan. Lah pun 53 bukan kata tua sangat. Kan? Zaman tu, zaman orang duk mati umur sampai 400-500 tahun baru mati umur 53, mati cukup muda. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam dia kata mati umur 53 tahun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tiada binasa kerajaannya, dia kata. Sulaiman jadi raja umur 13 tahun dan mati dia umur 53 tahun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tiada binasa kerajaannya. Allah kerajaan dia tak binasa. Yang kata Malik Yaumiddin, Allah ni raja yang memerintah hari kiamat. Makna dia daripada zaman Nabi Adam dulu, Allah lah yang memerintah alam ni. Setelah Allah memerintah alam ni sampai hari kiamat itu, Malik Yaumiddin, Allah tu raja yang memerintah hari kiamat. Maknanya kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak binasa. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk kisah Nabi Saleh. Kisah Nabi Saleh. Kita semua dah tahu umat Nabi Saleh ialah kaum Samud. Kaum Ad, kita dah baca cerita dia, yang ni akan datang kaum Samud. Kaum Samud adalah umat Nabi Saleh. Apa hal dengan mereka ni? Yang kita dah baca dah hari itu satu hal lah. Yang ni dia akan main satu hal yang murah. Hal kita baca dulu hal apa mereka? Mereka sembelih unta Nabi Saleh. Nabi Saleh ada satu unta mukjizat besar daripada unta-unta biasa ada. Unta ni tarik dia minum air, orang tak boleh minum air telaga tu. Sebagai ganti kepada air telaga, orang boleh minum susu dia. Tarik unta minum air telaga, tarik orang minum air telaga. Tarik unta minum air telaga, tarik orang minum air telaga. Hari unta minum air telaga, hari tu orang minum susu dia. Unta ni unta mukjizat. Lepas tu main kaki-kaki samping zaman Nabi Saleh, dia cabar dia. Dia kata, Saleh, betul kau unta tu unta mukjizat? Nabi Saleh kata, ya, unta ni mukjizat Tuhan hantar main dekat aku. Dia kata, hang jaga baik-baik, satu hari kami sembelih unta tu. Oh, jahat begitu. Hang jaga baik-baik, satu hari kami tentu sembelih unta ni. Nabi Saleh kata, jangan, ini unta Allah hantar main. Kalau hampa sembelih dia, hampa terdedah kepada balak daripada Allah. Dia pun bergelak-gelak main, dia berkata dekat Nabi Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Lagi lagu ni, kalau hang betul lagu hang kata ni, kalau kami bismillah unta ni, Tuhan nanti buat main bala, suruh Tuhan hang buat main bala lah ni. Dia berkata, oh, dia samping lagu tu. Dan macam yang dikata, dia pasti sembelih. Cuba sembelih. Lepas sembelih main habaq dekat Nabi Saleh. Samping. Ni yang kata samping yang ni. Dia paling penting. Dia pergi sembelih, dia main habaq dekat Nabi Saleh, dia kata lah, kami sembelih. Nabi Saleh dengar pucat muka dia. Bukan pucat takut dekat samping. Tapi dia pucat ni pasal apa? Pasal depan ni betul-betul panggil bala. Oh my, yang ni dia pucat. Dia kata hampa ni, dia pun pergi tengok-tengok lah, unta dah kena sembelih. Dia patah balik nak cari samping ni, dia kata apa? Dia kata hampa jaga baik-baik, tunggu 3 hari, Tuhan akan buat mai. Tuhan akan buat mai apa yang dia janji. Tunggu janji tunggu. Itu satu bab. InsyaAllah kita akan baca ni kisah Nabi Saleh ni, dia ada satu cerita lain pula. Ada satu cerita lain pula macam mana mereka ni kira wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang tipu muslihat, tipu daya, Allah pun ada perancangan dia. Sudah tentu perancangan Allah yang paling utama. Apa mereka buat? Mereka nak buat apa? Kali ini sasaran mereka bukan unta, tapi kali ini sasaran mereka Nabi Saleh itu sendiri. InsyaAllah panjang umur kita akan tengok apa yang mereka buat dan apakah balasan Tuhan yang mendadak main kepada mereka semua.
Nah, insya-Allah. Lepas tu dia ikuti dengan kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Kisah Nabi Allah Lut alaihi salam dengan kisah yang kita semua pun sudah tahu, cuma kita akan tengok secara detail dalam tafsir apa huraian dia. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tanggung dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Baqarah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا آل سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.